Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minasang, selamat malam. Konbanwa. Okey, malam ni kita buat kelas khas praktis katakana dan pengenalan tulisan kanji bahasa Jepun. Diam tak diam, alhamdulillah. Rasanya kita dah buat kelas dah 11 kali rasanya. 9 kali kelas bahasa Jepun. Seminggu yang kita buat 3 kali seminggu. Tambah dengan kelas khas hiragana. Dan malam ni katakana beserta dengan pengenalan tulisan kanji. Alhamdulillah. Kita dah diam-diam dah masuk 3 minggu kan rasanya kan. Alhamdulillah. Dan tahniah kepada minasang yang korbankan malam minggu bersama sensei untuk belajar lagi bahasa Jepun. Alhamdulillah ya. InsyaAllah malam ni saya terangkan InsyaAllah berkenaan dengan tulisan katakana dan kanji. Okey, lagu tutup sekejap ya. Okey, lagu ni pun agak sensitif. Tak semua lagu nanti boleh lepas di TikTok ataupun di apps mana-mana sebab dia ada copyright ya. Okey, minasang, bang gohan o tabemashita ka? Bang gohan o tabemashita ka? Dah makan malam ke? Dan selamat datang kepada mereka yang tersinggah ataupun yang baru masuk. Ini adalah kelas khas untuk praktis tulisan katakana dan kanji bahasa Jepun. Apa tu tulisan katakana dan kanji bahasa Jepun? So, tunggu sehingga selesai. Kehadiran akan diambil dan kepada warga Kementerian Pendidikan Malaysia, ada link kehadiran SPLKPM dikira berkursus ya. Berkursus, ada jam kursus. Dan kepada semua kaki tangan kerajaan juga swasta, sensei akan bagi pengesahan kehadiran pada email. Boleh tunjukkan bukti berkursus untuk malam ni. 2 jam insyaAllah ya. Apa itu katakana? Apa itu kanji? Kita belajar kejap lagi. Okay, baiklah. Kita mulakan dengan bacaan umul kitab. Semoga kelas kita malam ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, sensei suki na tabimono wa nan desu ka? Tu ada yang tanya tu. Sensei suka makan apa gagak? Kalau makanan Jepun, sensei suka onigiri, chirashi sushi. Lagi apa? Sushi pun sukalah. Kalau makanan Malaysia, sensei suka mungkinlah nasi goreng ayam, mi goreng macam tu lah. Lebih kurang ya. Ni cakap-cakap pasal makan ni tak makan lagi. Mungkin nanti lepas kelas makan roti canai. Roti canai o tabetai desu. Nak makan roti canai. Okey, minasang. Boleh kita mulakan ya. Okey. Apa itu katakana? Okey, saya tukar slide ya. Jangan risau, lepas kelas nanti saya bagi slide ya. Jangan risau. Ni kita mulakan ya. Dimulakan dengan katakana. Okey. Tulisan katakana ya. Kepada yang baru masuk, yokoso. Kepada yang tersinggah di sensei punya live, sare sensei punya live ni ya. Sensei fokus kepada perkongsian ilmu, asas bahasa Jepun dan budaya Jepun. Juga amalan baik Jepun based pada pengalaman sensei dulu belajar di Jepun. Jadi minasang, bukan saja ikuti live, boleh lihat sensei punya perkongsian, video-video yang banyak. Ada lebih kurang 300 video sepanjang sensei dalam dunia TikTok selama minggu ni minggu ke-7. Sensei start masuk dunia TikTok, diulang kali ke-10 kot. 13 hari bulan 1. Minggu ni on the way masuk minggu yang ke-8 lah. 13 hari bulan ni. Hari ni 11. Lagi 2 hari. Lagi 2 hari sensei genap 2 bulan dalam TikTok. So nak tengok sensei punya video-video, boleh scroll. Ada banyak video-video perkongsian berkenaan bahasa, berkenaan orang Jepun, pengalaman Jepun dan sebagainya lah. So minasang boleh scroll ya, boleh tengok. Dan yang tersinggah, sudi-sudikanlah diri, tekan button follow. Tekan follow sekarang dan share-share untuk perkongsian ilmu malam ni. Boleh ya minasang? Okey, yang ini tulisan katakana ya. Okey, yang baru masuk ataupun yang baru masuk kelas sensei ataupun yang tersinggah malam ni, bahasa Jepun asasnya ada 4 tulisan. Ada 4 jenis tulisan. Yang pertama dipanggil tulisan hiragana. Hiragana. Hiragana saya dah terangkan minggu lepas, tapi saya terangkan sikit lagi. Hiragana adalah tulisan semua perkataan yang datang, yang aslinya daripada bahasa Jepun. Maksudnya, semua perkataan yang datangnya daripada bahasa Jepun
akan ditulis dengan tulisan hiragana. Dengan tulisan apa minasang? Tulisan hiragana. Maksudnya macam kita bahasa Melayu kan? Macam kita bahasa Melayu, semua perkataan asalnya daripada bahasa Melayu kita tulis dengan apa? Kita tulis dengan tulisan Rumi kan? A, B, C, D, E, F, G kan? Kalau ikutkan dulu-dulu, bahasa Melayu kita mula dengan tulisan Jawi. Betul tak? Kalau dikekalkan tulisan Jawi, itu salah satu identiti orang kata dalam bahasa Melayu. Tapi sekarang kita lebih guna bahasa Melayu, bahasa tulisan alfabet kan? A sampai Z. Di Jepun mereka kekalkan. Kalau perkataan tu memang asalnya daripada perkataan bahasa Jepun, memang ditulis dalam hiragana. Tulisan macam cacing. Macam cacing tulisan ya. Contoh Ohayo gozaimasu, konnichiwa, itu semua adalah bahasa Jepun. So ditulis dalam hiragana. Tulisan yang kedua bahasa Jepun ialah tulisan katakana. Ikut katakana. Katakana ni adalah tulisan yang bukan asalnya bahasa Jepun. Maknanya minta maaf, tulisan yang di mana perkataan tu bukan asalnya datang dari bahasa Jepun, dan perkataan tu datangnya daripada bahasa asing, bahasa pinjaman. Mungkin dari bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Contoh durian. Di Jepun tak ada durian dan tak ada pun perkataan durian. Jadi bila import masuk ke dalam negara Jepun, perkataan tu jadi dorian. Maksudnya import dari segi perkataan. Contoh apa lagi ya? Bunga raya. Bunga raya bukan perkataan Jepun ya, bukan perkataan Jepun, adalah aslinya perkataan bahasa Melayu. Jadi mereka akan tulis dengan tulisan katakana. So menunjukkan yang itu adalah bahasa asing, bahasa pinjaman. Katakana ya. Macam kita, bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke, kita tulis dengan tulisan Rumi kan, alfabet. So kita tak dapat bezakan. Tapi kita boleh nampak lah tu bahasa asli kita. Tapi Jepun lagi nampak ketara, sebab antara tulisan hiragana, onimai arigato, bagi bunga arigato. Tapi memang nampak beza ya, ketara antara tulisan hiragana dengan tulisan katakana. Okey, yang minta maaf, yang hiragana dan katakana tadi, bilangan huruf asasnya sama, iaitu 46 huruf. Bilangan tulisan asas bagi hiragana dan katakana sama, 46 huruf. Tu yang akasatana hama yarawa dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Alhamdulillah, dalam masa 10 minit dah 10,000 likes. Arigato minasang. Teruskan, tap screen ya, dan share semua. Okey. Alhamdulillah, dah 11k dah. Okey, cepat belanja sensei. Belanja sampai dapat, sebelum ni kita pernah dapat 224k dalam masa 2 jam. Malam ni cuba cabar untuk likes ya, likes. Okey, minasang. Dan itu huruf asasnya 46 huruf, dan ada huruf-huruf lain lah, maksudnya huruf-huruf tambahan. Ya, nanti saya terangkan. Boleh? So faham ya? Faham apa maksud hiragana tadi dan katakana. Katakana adalah tulisan yang ditulis yang berasal daripada bukan bahasa Jepun, iaitu bahasa pinjaman. Ya? Okey. Kejap ya. Sensei banyak tulis. Okey. Dalam kelas bahasa Jepun sensei ini adalah kelas santai-santai, dan sensei banyak tak gunakan perkataan Jepun sebab mengikut data daripada analisis peserta sensei, majoriti, hampir 60% peserta bahasa Jepun sensei sekarang ni, yang daripada siri 1 sampai siri yang ke-9, adalah daripada mereka yang zero Nihongo. Maksudnya zero bahasa Jepun. Dalam bahasa Jepun, zero dipanggil zero, disebut zero. Zero tu maksudnya mereka kosong, maru, kosong dalam pengetahuan Jepun. That's why saya banyak guna tulisan Rumi. Tepuk. Boleh ya? Jadi kepada mereka yang dah mahir, yang dah ada pengalaman bahasa Jepun apa, so kita raikan kepada rakan-rakan baru kita bagi sokongan. Kita bagi sokongan ya. Sebab kalau yang dah pandai bahasa Jepun tulis tulisan Jepun dekat komen pun, saya rasa tak ramai yang boleh baca. Jadi kalau nak tulis dalam tulisan Jepun, boleh tulis guna tulisan hiragana. Hiragana mungkin mereka boleh bertatih baca. Boleh ya minasang ya? Okey, tukar slide kejap. Okey, ini dia tulisan katakana. Ni saya buat sendiri. Baru siap ya. Okey, ini adalah tulisan katakana. Dia macam hiragana juga, tengok situ. Ni ya. Huruf vokal Jepun. Huruf vokal Jepun ialah A, I, U. Tengok ni ya. Huruf vokal Jepun ialah A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Dia tak ada E. Huruf Jepun dia tak ada E ya. Dia tak ada
Tak ada dia tak ada jangan minasan tambah dia a i u e o. So untuk bunyi vokal untuk bunyi huruf konsonan dia bermula pada a sampai iaitu akasa tanah hama yara wa Yang baru masuk mungkin pening. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Tak faham? Ya, relax. Kalau tak faham juga, nanti boleh masuk saya punya TikTok. Ada banyak video cari. Ada video pasal kanji, pasal hiragana, ada banyak. Ini saya buat kelas ni khas untuk peserta yang dah sedia ada untuk tambah kemahiran. Jadi, ya ingat ya, akasa. Ingat angkasa. Tanah. Nak hafal ingat tips dia. Angkasa, tanah. Angkasa, tanah. Dekat tanah ada hama. Akasa, tanah. Hama, yara. Lepas tu ya. Cuma saya minta maaf yang ya yu yok ni saya lupa nak jarakkan. Okey. Sama juga tulisannya, bunyinya sama dengan hiragana, sama. A i u e o. Lain ka ni ka ki ku ke ko. Lepas tu sa shi su se so ta chi su te to na ni nu ne no. Lepas tu ha hi hu he ho ma mi mu me mo ya yu yok. Ya yu yok ni sepatutnya saya jarakkan ya. Saya minta maaf tersilap ni. Ya ni yu tengah, yok dekat ujung. Ya yu yok. Dia tak ada yi, dia tak ada ye. Jangan pandai-pandai tambah-tambah yi dengan ye ya. Dia tak ada yi dengan ye. Okey. Kemudian bawah ra, ri, ru, re, ro. Wa ni pun sepatutnya wa dekat ujung. Nanti saya betulkan masa rakaman, saya betulkan ya. Wa dan last kali ni ada 46 huruf. Ya, cuba kira. Okey. Kemudian huruf-huruf lain, huruf lain ni dia recycle ya. Ya yu yok. Dia ada ya yu yok besar, dia ada ya yu yok kecil. Untuk apa? Ada kegunaan dia. Kemudian dia ada a i u e o besar, dia ada a i u e o kecil. Untuk a i u e o kecil, dia tak berapa sangat digunakan dalam hiragana, tapi dalam katakana digunakan, khususnya dalam menulis nama-nama kita yang orang-orang asing. Nanti saya tunjukkan. Untuk first ni, saya tunjukkan dulu penerangan. Saya bagi penerangan. Nanti saya tunjukkan dekat whiteboard cara tulis. Boleh? Minasang wakarimasu ka? Bawah pula su. Ada su besar, ada su kecil. Lebih kurang sama macam hiragana. Cuma hiragana dia tak ada penekanan huruf kecil untuk a, i, u, e, o Okay, minasang wakarimasu ka? Kalau wakarimasu type wakarimasu. Wakarimasu ka? Wakarimasu ka? Yang ini adalah contoh penggunaan katakana. Okey, contoh. Tadi saya bagi tahu, katakana digunakan untuk menulis perkataan yang bukan aslinya daripada bahasa Jepun. Yang datang mungkin dari bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Perancis. Yang contoh ya. Contoh dalam menulis nama negara. Malaysia. Malaysia, mereka tak boleh tulis dalam hiragana sebab itu bukan bahasa Jepun. So, Malaysia, mereka tak boleh sebut ya. Lidah orang Jepun, kecuali yang belajar bahasa Inggeris lah. Lidah orang Jepun, dia tak selembut macam kita sebut alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Susah. Dan kalau minasang bagi karangan bahasa Melayu, kalau mereka yang tak berapa mahir bahasa Inggeris, mereka akan baca merangkak lambat. That's why kalau mereka tak ada kekuatan sangat huruf bahasa Inggeris, kadang-kadang tulis nama sendiri pun ambil masa. Jadi macam mana mereka eja nama-nama asing tu, dia ejakan. Contoh Malaysia, dia tak boleh sebut huruf L. L tak boleh. Jadi L jadi R. L jadi R. So Malaysia jadi Malaysia. Dia tak ada Malaysia tak ada. Dia akan jadi Malaysia jadi Malaysia. Re tu jadi panjang. Kita kan Nes arigato, Nesang arigato. Okey, contoh kita Malaysia. Malaysia, le tu panjang kan? Le, dia panjangkan re. So jadilah Malaysia. Nampak? Menarik kan? Okey. Kemudian Indonesia, dia tak ada C. Dia tak ada bunyi C. Dia akan jadi she. Tengok dia je. Indonesia. Indonesia. Ya? Indonesia. Okey. Kemudian kalau Thailand, singkatannya Thai je. Dia tak ada jadi Thairando, tak ada. Dia singkatan dia Thai aja ya. Jangan pandai-pandai Syah, jangan pandai-pandai jadikan Thairando. Ada Thai je. Okey, Australia macam mana? Dia eja. Mereka eja Australia ya. Australia. Semua ikut?
Osutoraria. Berbelit-belit lidah korang. Berbelit-belit lidah. Ikut. Osutoraria. Ada bunyi panjang kat O. Osutoraria. Okey. Nanti saya terangkan. Sabar-sabar. Nanti saya terangkan. Dengar dulu ya. Yang panjang ke pendek. Okey. Kemudian bawah sekali Amerika. Dia tak ada dia tak ada me. Dia tak ada e. Jadilah Amerika. Amerika. Okey. Nampak tak tanda sengkang ni? Nampak tak binasang? Mimas kah? Saya tanya soalan. Mimas kah? Nampak ke? Kalau nampak tulis mimas. Mimas. Mimasu. Mimasu. Nampak tak? Nampak tak? Boleh nampak tak? Kalau boleh nampak, miemas. Miemas. Ni. Yang tanda dash panjang ni, mimas yang tanda dash panjang ni maksudnya bunyi panjang. Bunyi panjang. Maksudnya, huruf sebelum dash tu bunyi panjang. Contoh, re tu panjang. Malaysia. Gitu. Yang ini dashnya selepas O kan. So O tu bunyi panjang. Osutoraria. Macam kalau tulisan hiragana bunyi panjang U kan. Contoh arigato. Arigato. Lepas tu ujungnya ada U kan. So bunyinya arigato. Arigato. Dalam hiragana dia tak guna dash. Dia guna huruf U untuk bunyikan panjang. Dalam tulisan katakana dia guna dash. Boleh? Boleh? Tolong tuan, lidah saya dah buka bunga silat ni. Kau kan? Berbelit-belit. Begitu sulit nak belajar Nihongo. Usia dah lama baru nak belajar. Gurau-gurau. Saya pun belajar lewat juga. Okey, gurau-gurau jangan terasa Kita santai-santai malam ni. Okey, that's why nak mahir lagi bahasa Jepun kena banyakkan menyanyi. Latih lidah. A, I, U, E, O. Kaki, ku, keko. Macam tu. Sebab tu kena menyanyi. Banyakkan makanan-makanan Jepun. Saya selalu pergi makan sushi. Dia tak tahulah, cuba buat kajian. Ada juga orang kata mungkinlah kot kebarangkalian kalau kita campur bangsa tu, makan makanan dia, dia akan proses lah melembutkan lagi lidah. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ni nama orang asing. Okey, tadi nama negara. Nama orang asing. Contoh Nora. Nora. Muhammad dia je Muhammado. Balkis dia akan jadi Barukisu. Sebab L tu jadi R. So Balkis dia jadi Su. Barukisu. Bawah tu Akilah jadi Akira. Akilah jadi Akira. Nama sensei asalnya Saleh jadi Sare. Kalau tak sensei pun sebenarnya bunyi panjang, ada dash. Sare tak sedap. Sare tak glamour lah. Sare sensei. So Sare sensei. So please jangan salah sebut. Masih lagi ada orang yang sebut Sarah sensei. No. Sarah pinggan. Dah 100 kali cakap. Sarah tu pinggan. Panggil sensei Sare sensei. Saru of course lah tak boleh. Saru maksudnya monyet. Boleh Okey, binasang. So tapi saya pelik. Orang Malaysia yang suka Jepun ni suka ubah nama. Yang Nora jadi Shumi lah, ada yang jadi Akira lah, ada yang jadi contoh apa yang lelaki Ryusuke, apa lagi, Toyomi, Shizuka, Ayumi. Minasang orang asing, minasang orang Malaysia, sedarlah diri, kita orang katakana. Kan? Orang Jepun tengok nama minasang, nama Jepun, dia pun tak adalah saya segurau. Tapi memang orang Jepun pun pelik lah. Kalau minasang tegur dia tapi nama dalam bahasa Jepun, dia ingat minasang orang Jepun. Bila tengok lawang Jawa. Karena saya kelakar tengok. So saya gurau-gurau, tak salah nak guna nama Jepun Tapi ingatlah kita punya pangkal jalan. Ingat kita punya asal usul. Jadi mari beramai-ramai tukar nama, balik ke katakana, sedarlah diri, kita orang katakana. Ini masuk siapa-siapa bahasa Jepun, Mushiro, Ryusuke, apa lagi, macam-macam nama Jepun keluar. Tulislah katakana katakana. Tak maaf, saya batuk sikit malam ni. Kejap sekejap nak ambil air. Minasan dah ada air teh belum? Saya kena ada air teh. Air teh
Gelak-gelak juga, air teh kena ada. Okey? Okey? Kalau Syamimi sama Syamimi. Nanti saya tuliskan. Syamimi dia je sama, Syamimi. Cuma kalau Mimi saja maksudnya telinga. Tak adalah. Dalam bahasa Jepun, Mimi maksudnya telinga ni. Tapi kalau Syamimi, Jepun tetap panggil Syamimi. Sekali lagi, sedarlah kita adalah orang asing. Kita adalah orang katakana. Tapi tak salah, minasan nak yang guna tulisan Jepun tu kekalkan. Saya saja usik. Cuma kalau minasan tulis katakana nama, orang Jepun tu lagi nampak lah, kan? Sekali tengok, weh, nama Ryusuke. Dia pun ingat kawan dia kat Jepun. Kawan duduk kat Jepun lah, pap. Lah, wong Jawa. Wong Banjar. Orang Banjar. Gurau-gurau, ya. Okey, yang ketiga, nama bahasa asing. Gaijin, orang Jepun. Kalau orang asing dipanggil Gaikokujin. Ikut sensei, Gaikokujin. Maknanya orang warga asing. Gai tu luar, Koku tu negara, Jin tu orang luar negara. Gaikokujin. Kalau dipendekkan jadi Gaijin. Tapi perkataan Gaijin tu agak kasar lah, orang luar. Jadi orang Jepun dia jarang guna, kecuali kalau minasan buat hal, disebutlah Gaijin. Orang asing. Saya ingat lagi masa duduk Jepun, ya. Orang yang belajar kat Jepun, yang tinggal lama kat Jepun, yang bekerja, mereka wajib daftarkan diri dalam Kokumin Torokusho. Torokusho, dia ada macam kad pengenalan. Kat situ kan, dekat kad pengenalan sensei tu memang. Sensei ada kod, sekejap. Saya rasa saya simpan lagi. Kat mana saya letak? Memang ada. Dia tulis apa tau kat bahasa Inggeris tu? Dia tulis itu alien card. Alien kau? Alien card. Begitu sulit, ya. Segan rasa kenapalah dinamakan kad tu alien card. Tapi baru-baru ni sensei ada tengok orang lain, dia tak guna alien card, dia dah tukar dah nama apa entah. Tapi memang dulu bersama sensei belajar, nama kad tu, kad pengenalan untuk orang asing yang tinggal kat Jepun tu, nama dia alien card. Memang alien card. Maknanya, kalau duduk Jepun pergi mana-mana, kami kadang-kadang tak bawa pasport, hanya bawa alien card, pengganti bagi kad, pengganti bagi pasport. Sebab kalau polis tahan ke apa, tak ada alien card, jadi alien lah kau. Ya. Tapi sekarang dah tak guna alien card. Betul, memang guna alien card. Nanti kamu tengok, sensei letak mana, tak ingat lah. Tapi memang ada sensei punya card, tulis alien card. Rasa macam arama doshite desu ka, alien. Okey. Ataupun nama benda, ya. Nama benda ni. Contoh belakang sensei ada whiteboard kan. Dia tak ada sebut whiteboard. Jepun tak ada. Jepun dia ada ni, dia ada perkataan whiteboard tu tak ada kat Jepun. Jadi mereka namakan tu sebagai whiteboard. Whiteboard. Minasan mesti suka yang ujung ni kan, bodoh. Bodoh. Whiteboard. Bodoh tu board ya. Jangan macam-macam. Whiteboard. Cepat bisikkan telinga suami, telinga isteri, telinga anak sulung ke apa, nenek sekarang. Whiteboard. Ingat bang, whiteboard. Ini sensei bukan main-main, sensei tak menipu. Ini usul janai desu yo. Ini betul-betul. Ini bukan cobaan. Ini yang benar. McDonald, Maku Donarudo. Minasang dengan kita, McDonald. Kita sebenarnya kita yang dah kena jajah bahasa kita. McDonald. Kan? Orang kekal lah, Maku Donarudo. KFC, dia je. Kentucky Fried Chicken. Alhamdulillah dah ramai dah 227 orang tadi. Alhamdulillah dah 29k likes. Okay. Share lagi. Ini ilmu ni. Saya berkorbankan masa malam minggu bersama minasang. Kita masuk tulisan kanji. Okey, apa tu kanji? Yang ini agak susah sikit. Kanji adalah tulisan yang agak mencabar lah. Memang susah, tapi kita can do it. Ibeno-san, arigato, roku, nana, hachi, kyu, ju. Arigato gozaimasu. Ya Allah, murahkan rezeki Ibeno-san.
dihadirkan rezeki yang melimpah ruah, yang tak dijangka-jangka, insyaAllah. Amin, amin. Okey, kanji adalah tulisan berimage, bergambar yang membawa maksud tertentu dan berasal daripada tulisan Cina. Dia asalnya kanji ni adalah daripada tulisan Cina. Kalau kita belajar susur galur sejarah orang Jepun, sejarah orang Jepun, memang apa orang kata, asalnya ramai daripada negara China, negara Cina pindah ke Jepun. Mereka bawa sekali tulisan, kemudian mereka ubah suai. Ada kanji yang memang dicipta oleh orang Jepun sendiri, memang kanji Jepun sendiri yang orang Cina pun tak faham. Dan majoriti adalah kanji daripada Cina yang ada ubah suai sikit. So siapa yang bangsa Cina, siapa kaum Cina, siapa orang Cina yang pandai bahasa Cina, yang pandai cakap, pandai tulis, kalau belajar bahasa Jepun, mereka akan cepat sikit faham. Mereka akan cepat sikit faham sebab memang tulisan tu tulisan mereka. Kita yang orang yang bukan tulisan kanji, macam orang Melayu, orang India, kita payah sikit lah. Tapi cuma kelemahannya, wajib kena belajar, wajib. Nanti saya terangkan ya. Cuma kelemahan kanji pada orang Cina yang belajar bahasa Jepun ialah, ni pengalaman sensei dengan yang saya tengok kawan-kawan Cina ya. Mereka kerap buat kesilapan penulisan kanji sebab ada tulisan kanji Jepun dengan Cina yang tak sama. Dia nampak macam sama, dia ada beza sikit, dia sikit teng. Contoh gaku, belajar gaku, dia ada lain sikit. Shasang, arigato. Okey. Kenapa saya kata berimage, bergambar? Sebab memang sebenarnya tulisan kanji ni asalnya daripada gambaran. Nanti saya tunjuk kat whiteboard. Saya terangkan dulu ya. Maksudnya mempercepatkan, melancarkan kefahaman. Maksudnya, contoh macam sensei taklah pandai sangat bahasa Jepun, tak pandai sangat kanji sebab dah banyak lupa. Okey, siapa belajar bahasa Jepun, dia dapat package, dia akan faham sikit tulisan Cina. Begitu juga siapa belajar bahasa Cina, dia dapat package, dia faham sikit kanji Jepun. Okey, contoh bila sensei pergi ke Bandar Seremban, sensei nampak kedai-kedai kan, arigato yang bagi hadiah. Sensei nampak kedai tu, ada tahu dah, kedai jual cat. Walaupun tak pandai baca tulisan Cina tu, tapi dia punya maksud tu faham. Jual cat. Kalau masuk pasar raya, pintu masuk, pintu keluar. Maksudnya, itulah maksudnya. Mempercepatkan, melancarkan kefahaman. Lepas tu, kalau tengok surat khabar Jepun, surat khabar Cina, pagi-pagi jual surat khabar Cina kan, kita nampak, saya tak tahu apa dia tulis. Congceng apa benda tu Cina tu, tapi nampak kanji. Kita fahamkan mana kanji. 3 orang mati. Berita ni pasal 3 orang mati. Nanti binatang akan suka. Kedai jual bunga, kedai roti, macam itulah. Maksudnya, kita lihat huruf tu, kita akan cepat faham. Siapa kat sini belajar bahasa Cina? Siapa pandai? Betul tak? Kalau betul, tulis betul. Okey. Seterusnya, menjimatkan ruang tulisan. Menjimatkan ruangan tulisan. Maksudnya, saya sudah tunjukkan sebelum ni kan, kalau kita sebut Nihongo, kalau tulis dalam tulisan Waalaikumsalam, siapa tu? Okey. Terima kasih kepada yang baru masuk, yang baru sertai sensei. Ini adalah kelas khas, kelas apa orang kata, insentif untuk pelajar bahasa Jepun. Nak fokus kepada tulisan Jepun, katakana dan kanji ya. So yang baru masuk, pastikan tekan butang follow ya. Okey binasang, apa tadi? Lupa dah. Saya lupa dah apa tadi? Cuba ingatkan sensei, apa tadi? Lupa sensei tak boleh terstop. Kan lupa dah. Tengah ingat balik. Kelakar juga sensei ni. Okey, lupa lah. Okey. Huruf Jepun, kalau menjimatkan ruang tulisan ya. Contoh kalau minasang tulis bahasa Jepun, bahasa Melayu nak ejakan BA-HA-HA-H-S-A-S-A bahasa dan 6 huruf. Bahasa dan 6 huruf. Jepun J-E-P-U-N dah 11. Bahasa Jepun tulisan Rumi je dah 11 huruf. Betul tak? Dah 11 huruf. Kalau tulis dalam hiragana, bahasa Jepun Nihongo dah 4 dah. Nihongo maknanya dah 4 ruang diperlukan dalam penulisan. Ada 4 kena tulis. Tapi dengan tulis kanji, 2 kanji saja. Nihongo. Gitu. Kalau minasang hantar dekat surat khabar ke apa, hantar katakan mesej ke apa, dapat kurangkan bayaran.
Sebab biasanya media ni apa, kalau kita keluar nak terbitkan apa-apa, dia akan kira bilangan huruf kan. Tu dia. Okey, nanti saya tunjuk. Okey, kalau nak belajar ke Jepun, ya tak bazir dakwah tapi tak bazir dakwah. Kenapa pula nak bazir dakwah? Kenapa pula nak bazir dakwah? Tak ada bazir dakwah lah, okey je. Okey. Yang bazir tu kalau kita buat tulisan kaligrafi memang banyak guna dakwah. Ya, boleh ya? Minta maaf saya tertekan tu pula. Okey, kalau nak belajar di Jepun, nak masuk universiti kat Jepun, nak belajar dekat sekolah Jepun ke apa, universiti. Siapa nak sambung belajar, buat ijazah di Jepun. Ijazah di Jepun, hampir semua universiti kat Jepun dari Hokkaido sampai Okinawa, majoriti semua dalam medium bahasa Jepun. Maknanya diajar dalam bahasa Jepun. Kecuali minasang ambil subjek-subjek tertentu macam subjek bahasa Inggeris, TESOL dan sebagainya ada. Tapi walaupun ambil subjek bahasa Inggeris, ada juga kuliah-kuliah kebanyakannya bahasa Jepun. Ya. So kena kuasai. Kalau nak belajar kat Jepun, setiap pelajar yang nak belajar kat Jepun wajib wajib hafal antara 1,500 hingga 2,000 kanji. Kan? Antara 1,500 hingga 2,000 kanji. Memang kena hafal. Ya, bayangkan macam mana. Kita hafal ABC, A, B, C, D, E, Jimusang arigato. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu senang kan? Cara tu A macam ni. A, B, C. Sama juga macam Jepun. Ni kanji sahaja. Tadi hiragana 46. Katakana 46. Kanji 1,500 hingga 2,000. Kena hafal. Dan bukan itu saja. Itu baru huruf. Bukan saja menakut-nakutkan. Saya cerita the reality ya kepada adik-adik kepada adik-adik yang sedang belajar persediaan, yang dapat tajaan di Universiti Malayan, Ambang Asuhan, yang mana-mana yang nak pergi Jepun tu memang bukan main-main ya. Khususnya macam pengajian sensei. Sensei ambil linguistik dan sastra Jepun. Lagilah susah ya. Okey. 1,500 sampai 2,000 kanji. Itu baru huruf binasa ya. Tu baru huruf. Setiap kanji, tu nampak tu kanji, tu. Ni 1 2, ni 2 kanji. 1 kanji, 2 kanji. Setiap kanji ada 2 bacaan. Maksudnya ada 2 cara baca. Ada 2 cara baca. Satu dipanggil cara baca onyomi. Sebut onyomi. Onyomi tu maksudnya bacaan Cina. Dan satu lagi bacaan dipanggil bacaan kunyomi. Kadang-kadang bacaan onyomi sampai 2 sampai 3 bunyi. Dan bacaan kunyomi pun kadang-kadang 1 atau 2. Jadi majoriti, kebanyakan setiap huruf kanji ada bacaan antara 2 bacaan hingga 4 bacaan. Okey, let's say letaklah 3 bacaan. Okey, 3 bacaan kali dengan 2,000. 2,000 huruf kali dengan 3 bacaan. So 6,000 sound kena hafal. So jangan takut. Sebenarnya tak susah sangat. So bukan saja kena hafal dekat 2,000 kanji, sound dia onyomi kunyomi pun antara 4,000 ke 6,000 kena hafal. InsyaAllah minasan boleh. Sensei pun boleh. Takkan minasan tak boleh. Boleh. Cuma ada cara dia. Dia macam ni lah minasan. Saya dah sebut sebelum ni kan. Katakan kita ni pandai buat karipap. Contoh, kita pandai buat karipap. Kita buat karipap sedap, cantik. Tapi kita tak ada kepakaran macam mana nak pasarkan karipap tu dengan bagus. Maknanya, kita dah usaha. Tapi kita tak jumpa cara yang betul. Kita usaha buat kanji cara tradisional. Tapi kita tak tahu tips dia. Sehinggalah kita jumpa orang yang boleh bagi tips. Oh, macam ni senang rupa-rupanya. Boleh ya? Okey. Nampak ya? Nampak tu semua. Okey, sekarang saya terangkan yang ke berapa sekarang? Yang ke-6. Dekat belakang sensei ni adalah Gunung Fuji. Tu bacaan dia. Itu bacaan dia adalah ni kanji dia. Kenapa jadi macam ni? Sebab gunung kan bentuknya macam ni. Dia ada naik, turun. Daripada lakaran gunung tu, nanti saya akan tunjuk dekat whiteboard. Saya terangkan dulu. Dia naik, turun. Jadi terjadilah 3 ni. Ni 3 garis ni maknanya menunjukkan gunung. So bila nampak ni dia simbol dia gunung. Maksudnya gunung. Dalam bahasa Melayu lah maksudnya simbol dia gunung. Okey. Satu huruf ni
huruf gunung ni jadi dua bacaan. Bacaan onyomi, bacaan kunyomi. Bacaan onyomi ni contoh sang. San ya, san, tapi saya sudah cakap ya, kalau san hujung je n seolah-olah macam huruf G. So jadi sang. Jadi apa? Jadi sang ya. So san. Kalau dia berdiri sendiri, ni saya tunduk sikit tak nampak Okey, kayak ini kunyomi. Kalau dia satu saja tak bergabung jadi kunyomi panggil yama. Maksudnya kalau kanji tu saja tak gabung dengan kanji lain. Dia satu tu je, dia tak ada bercantum dengan kanji lain, dia akan baca kunyomi, yama. Tapi kalau dia bercantum, ni bercantum kan? Nampak ni 3. Ni 3 kanji bercantum. Bila 3 kanji bercantum, dia tak baca kunyomi, dia baca onyomi. So dia ambil sang. Yang ini kanji bunyinya Fuji. Fuji masuk ni kan, dia tak jadi Fujiyama, dia jadi Fuji-sang. Nampak Fuji-sang ya. Fuji-sang, okey, Fuji-sang. Kat sini nampak kanji ni ya. Fuji-sang sebab dia bercantum. Cantum. Okey, nampak ya? Okey, so kita ada bacaan onyomi, kita ada bacaan kunyomi. Boleh minasan nampak ya? Nampak beza tu. Kalau dia Kalau dia satu single, dia dibaca bacaan Jepun iaitu kunyomi. Kalau dia gabung dua kanji. Contoh kanji ni gabung dengan kanji ni, dia baca bacaan onyomi. Tu yang Fuji tu adalah ada kanji ni Fuji-sang. Boleh tak minasan? Wakarimasu ka? Type kalau wakarimasu. Type wakarimasu ka? Minasan type. Wakarimasu ka? Faham tak? Kalau wakarimasu type. Nazumi-san, arigato. Nazumi-san, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Okey mas ya? Ni asas. Malam ni asas je. Saya bukan menakut-nakutkan ya. Saya cerita the reality. Sebenarnya senang. Kanji ni senang insyaAllah. Senang. Mula-mula memang tak faham. Tapi minasan tahu the way, cara nak tulis, cara nak hafal, minasan akan seronok. Boleh ya? Okay. Ada yang tanya Sensei, macam mana cara Sensei hafal kanji? Okey. Antara cara Sensei hafal kanji ialah Sensei hafal dengan Sensei klasifikasikan mengikut dia punya grup. Contoh, Sensei hafal dulu grup dalam seminggu. Apa kanjinya? Ni orang, nombor, anggota badan. Ni basic ni basic. Tengok. Kenapa saya kata 1,500 kira ni dah berapa ni? Ni tengok atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni berapa dah? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tambah 10 ni tadi sorry 7, 10, 11, 12. Okey, 15 tambah 10, 25 bawah ni 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ni saja ada 36 ya. Maknanya tengok, diam-diam dah 36. So macam mana? Nanti saya ajar. Tengok. Contoh hari dalam seminggu. Ni, hari dalam seminggu. Ni hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So kalau minasan tengok kalender Cina tu kan? Ada kalender Cina, kalender apa? Kalender kuda. Tahu kan kalender kuda? Kita selalu panggil kalender kuda kan? Kalender kuda tu, so minasan nampak gambar ni, dah tahu dah maksudnya hari. So tulisan Cina, tulisan Jepun sama. Ini hari Isnin. Okey. Dan setiap kanji ada maksud. Ni maksudnya bulan ya, bulan. Ski. Ni hi maksudnya api. Bulan, api. Sensei nampak, sensei faham. Walaupun sensei banyak lupa, tapi yang ni sensei ingatlah. Okey, ni maksudnya bulan, ni maksudnya api, ni maksudnya air, pokok, ni maksudnya emas atau duit, ni maksudnya tanah, ni maksudnya hari ya, ataupun matahari pun boleh juga. So kalau bacaan dia satu saja, single saja, ni baca ski, sebut Ski maksudnya bulan. Kalau je satu saja ski. Kalau ni hi. Kalau ni satu je mizu. Ni Rabu mizu air. Niki pokok. Nikin atau gin emas. Ni suci tanah. Nihi hari ataupun matahari boleh juga lah, hari. Tapi kalau digabungkan yobi, sebut yobi. Yobi tu hari. So hari Isnin gets yobi. Ada guna bacaan onyomi. Kayobi, suyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi, nichiyobi. Macam tu. Memang tak berapa faham. Saya akan terangkan lagi. Ni marah ni hanya pengenalan. Nanti saya akan terangkan. So nak hafal hari dalam seminggu, ingat je. Sensei macam mana nak ingat hari dalam seminggu? So Gets ka sui mo kindo nichi. Ingat lagu ni ya.
Getsu, getsu. Getskasui mokindo nichi. Mainichi, mainichi tanoshi. Mainichi, mainichi everyday. Mainichi, mainichi everyday. Tanoshi seronok. So, sekali lagi ya. Getskasui mokindo nichi. So, yang lagu tadi semua tambah yobi. So, gets yobi ka yobi sui yobi moku yobi. Kin yobi do yobi nichi yobi. So gets ka sui mo kindo nichi mainichi tanoshi. Ikut semua. Gets ka sui mo kindo nichi mainichi tanoshi. Okey, yang kedua pula, ni kumpulan orang. Ni kumpulan orang, keluarga ya. Yang pertama ni, nampak simbol ni maksudnya lelaki. Orang Cina ya, orang Cina nampak ni. Orang Cina ya, dia nampak ni. Tak nampak saja. Orang Cina dia nampak ni, dia tak ya, orang Cina yang tak pandai bahasa Jepun lah. Orang Cina yang tak pandai bahasa Jepun, dia nampak ni, dia tahu lelaki. Tapi dia tak faham tulisan Jepun ni, apa bunyi Jepunnya. Dia tahu ni lelaki, betul tak? Siapa sini pandai bahasa Cina, betul tak? Kalau minasang tak belajar bahasa Jepun, faham kan? Ni lelaki, ni perempuan, ni anak, ni ayah, cici, ni ibu, haha, ni abang, ani, ni kakak, ane, ni watashi. Nampak ya? Mereka faham maksud tapi mereka tak tahu bunyi. Sensei pun kalau pergi negara Cina, tengok kanji ni saya faham. Oh, ni lelaki, perempuan, anak, ayah, emak, abang, kakak, saya. Tapi saya pun tak faham bunyi apa bahasa Cina cakap, tak faham. Saya pun dah lupa. Okey, bawah ni pula contoh yang ketiga, nombor. Ni Cina pun faham. Ni nombor 1. Bahasa Cina saya tak tahu apa satu. Yap Yisan ya. Yap Yisan. Okey, bahasa Jepun, Ichi ni Sang. Sang ni sama dengan Cina. Cina panggil San. Ya. Okey, ini Ichi ni Sang Yong Go Roku Nana Hachi Kyuju. 1 2 3 4 5 6 10. Ni dah faham dah. Oh, ni nombor 1, ni nombor 2. Faham tak? Senang Jepun ni sebenarnya. Tak susah mana. Okey, bawah pula anggota badan. Ni kanji apa? Ni kanji badan, karada. Ini apa? Kepala, atama. Sensei susahnya sensei. Memanglah susah, tak belajar lagi. Ya. Cara dia macam mana? Buat macam ni. Jadi cara tulis macam mana tuliskan? Dia ada stroke dia. Setiap kanji dia ada cara tulis, dia ada stroke dia. Ichi ni sang, dia macam ni. Dia tak boleh suka-suka hati. Dia tak boleh suka-suka hati, sembrono nak tulis. Oh, bawah dulu, atas dulu, tepi dulu. Kalau sensei yang mengajar bahasa Jepun, tengok sensei akan ya, maru tu bahasa Jepun salah ya. Sensei akan marukan. Bukan maru. Sensei akan right. Right tu salah bahasa Jepun. Kalau maru tu betul. Ya. Ni ada structure dia. Okey, ni atama, ni kepala, ni muka. Muka kenapa? Nampak ni simbol ni, nampak ni dia macam ada muka kan, bulu. Okey, yang ini ada telinga mimi. Ni telinga mimi. Ni tadi muka kau. So kalau minasang perasan body shampoo kan, body shampoo tu tengoklah belakang tulisan Cina. Dia mesti ada simbol ni. Kan? Mesti ada simbol ni muka. Ni mimi, telinga mimi. Nampak tu telinga. Ni hidung, nampak tu macam lubang hidung kan. Macam hidung siapa? Macam lubang hidung Syah tu. Ataupun lubang hidung Ji Musang. Gurau. Ni hidung. Ni Hana hidung. Ni yang terbuka mulut ni. Tu kuci mulut. Cuba tengok mulut sensei. Dia ambil daripada mulut ni. Daripada bulat ni dia jadikan kotak. Memang dia sebenarnya simbol. Asalnya dia memang macam ni. Dia diubah. Ya. Memanglah sama dah kata tadi, kanji asalnya daripada tulisan Cina. Asal Cina ni buka mulut maksudnya mulut. Dan ini juga mau masuk pintu. So kalau pergi pasar raya cari pintu keluar, cari simbol mulut dengan simbol keluar. Pintu keluar. Ini simbol leher. Ya, leher. Kubi. Ni kubi, panggil kubi leher. Kenapa? Ni macam kita gantung dekat leher kan, macam necktie. Nampak tak? Macam necktie. Nampak tak? Macam ada benda gantung dekat leher, macam ada letak tanglong kat leher. Kat tanglong pula. Apa pula letak tanglong kat leher? Letak tangkal, tanglong pula. Adakah orang letak tanglong kat leher? Bukan tanglong. Macam ni pasal tak? Ini macam leher, dia letak macam ada tangkal. Kan? Ini kubi, leher. Sebelah ni tangan. Ada tangan macam ni kan? Dia ambil jari-jari tu, ni tangan tek.
Tek tangan. Tangan. Yang ni UB jari. Yang ni tek tangan ya, tangan semua tangan. Dia buat macam ni. Tangan. Yang so kalau nampak simbol ni, simbol tangan. Biasanya simbol ni tangan ni dia letak kat tandas. Biasa bahasa Cina dia kat tandas ya, tangan. Yang ini UB. Jari. Letih pula tangan sensei angkat tinggi-tinggi. Aduh, begitu sulit nak ajar kanji. Bertabahlah tangan berat. Sang arigato. Okey ya. Yubi. Yang ini kaki. Aduh, jap. Aduh, letih. Tangan letih. Kenapa letih malam ni tangan aku? Kejap. Saya tak tunjuk lah ya. Letih jap. Aduh, tangan dah kena penyakit kemurungan. Sorry. Kejap ya, betul-betul. Ni bukan main-main, ni bukan cobaan, ni betul-betul. Tangan saya tengah letih. Kejap ya. Okey. Tak apa, lain tak okey nanti boleh tengok kemudian ya. Sabar. Yang penting lain sensei jangan problem ya. Okey. Kejap. Okey. Ujung ni hara, perut hara. Ya, hara. Ni perut. Kanji perut. Sekali lagi ya. Badan. Maksud sensei, malam ni sensei cuma kenalkan kanji ya, bukan tulis kanji, kenalkan. Nanti saya tunjukkan dekat whiteboard. Ni badan, kepala, karada, kepala apa? Atama, kao, mimi, hana, kuchi, kubi, te, yubi, ashi, hara. Oh, sensei masih ingat tulisan Jepun. Ingat ya lagu ni tadi? Getsuka suimo kindonichi. Tambahkan yobi. So, gets yobi, kayobi, suibi. Dalam sensei punya TikTok ada sensei ajar hari dalam seminggu. Ni otoko ya. Otoko lelaki, onna, ko, cici, haha, ani, ane, watashi. Ichi, ni, sang, yonggo, roku, nana, hachi, kyuju. Ya boleh ya misalnya. Ni baru sikit. Apa pula yamete kudasai? Kenapa nak suruh sensei stop? Kenapa nak suruh sensei stop? Yamete kudasai. Kenapa suruh sensei yamete? Yamete tu maksudnya stop. Kenapa suruh sensei stop? Sensei baru mengajar. So, yamete kudasai tu suruh stop. Okey, nampak ya? So, dia ada banyak. Macam tu lah. Cara belajar kanji macam tu lah. Minasan kena ingat setiap dia punya grup. Grup badan, grup warna, grup bunga, grup perasaan, grup apa. Lama-lama akan pandai. Malam-malam akan pandai. Malam ni tak ada kuara. Saya buat lagu-lagu bila dalam kelas bersiri je. Hari Isnin ni tunggu ada lagu lain. Ada lagu lain nanti, InsyaAllah. Okey, minasang, wakarimasu ka? Faham tak? Faham ke tidak? Faham ke tidak? Faham ke tidak? Boleh? Telan Panadol 2 biji. Kenapa? Kita stop dulu. Kita minum air dulu. Wakarimas. Yang faham tu alhamdulillah berbaloi. Saya penat-penat menerangkan. Yang penting asas faham kan? Okey, boleh? Okey, kalau boleh saya nak pergi ke whiteboard. Saya nak terangkan ya, kejap. Malaysia. So Malaysia. Dia sama Malaysia. So Malaysia. Siapa nama Siti? Siti dia jadi Shiti. Contoh ya. Siti dia jadi Shiti. Siti ya. Siti. Dia tak ada C. Dia pun tak ada bunyi C. Dia jadi bunyi Shi. T ni dia sebenarnya tak ada sebenarnya, tapi boleh juga buat jadi T. Macam mana? Shiti. Ni kan dia Shi. Dia Shi. Sorry, saya contoh nanti binasa tak nampak. Okey, Shiti. T ambil tek. Tek kahwin dengan huruf kecil I. Okey, maka jadi Shiti. Shiti Tapi sensei boleh ubah suai sikit. Kalau sensei lah, kata-kata tu mungkin dibenarkan sikit lah berbanding hiragana ya. Ubah suai. Sensei boleh bunyikan Siti, sensei boleh bunyikan C. Di mana sensei buat huruf su. Huruf su kahwin dengan huruf I kecil. Jadi sui. Sebab orang Jepun bila su,
dia tak bunyi kuat, dia bunyi sikit kan? Su. Jadi kalau ada si, dia akan bunyi si. Si. T. So, city. Nampak boleh ya? City. Boleh nampak? Boleh ya? Boleh. Okey. Kemudian kalau nama Ahmad, sekejap. Ahmad, sekejap. Misal, sekejap. Kalau Ahmad apa jadi apa? Ahmad jadi apa? Ahmad jadi Ahamadi, tak boleh berdiri sendiri. So Ahamada, Ahamadi, Ahamadu, Ahamade, Ahamado. Yang mana dekat? So Ahamado, Ahamado. So Ahamado. Boleh? Ahamado. Boleh ya? Ahamado. Boleh binasang? Okay, ada lagi siapa nak tanya nama dia? Ada satu lagi nama, cepat. Ada lagi? Binasang? Contoh tadi, apa lagi? Siapa nak tanya nama dia? Aman, contoh Aman. Aman senang. Aman. So sama juga Aman. Aman. Sedap nama ya. Gloria. Gloria. Nak ujar sini bunyi petir ya. Gloria. Gloria nak bunyi macam mana? So Gloria. So Guroria. Boleh ya? Tu contoh lah, Kalau Afiq, dia kena eja. Sorry lah, whiteboard saya sini dah apa, gelap sikit, nanti kena cuci dengan apa? Minyak. Okey, Afiq ya. Afiq dia jadi Dia tak ada Q, bahasa pun tak ada Q dia jadi Afiq. Dia jadi Afiqku. So Afiqku. So Afu dengan I kecil ku. Afiqku. Dia untuk penggunaan katakanlah dia ada huruf A, I, O, L kecil, tapi hiragana tak ada. Boleh ya? Ni contoh. So minasang boleh nampak dia punya tu ejaan dia eja. Kalau bunyi panjang, contoh, gelap dah whiteboard ni. Ni dah macam dah gelap sangat. Kejap. Okey. Contoh apa tadi? Kalau kita guna perkataan tadi kalau bunyi panjang contoh bunyi tadi whiteboard. Ni dia tak ada white. Jadi dia je white. So white. Tengok orang mereka. White. Jadi white. Bodoh. Bodoh. Macam tu. Boleh lihat saya? Faham ya? Okey, sekarang saya masuk kanji. Kanji macam mana? Okey, contoh nak tulis kanji. Okey, tengok saya terangkan terangkan dia minasang, tengok ya. Saya terangkan. Sekejap. Nampak minasang ya? Okey, ini awan. Okey, ini awan. Ini ada matahari. Ni ada matahari. So, bila ni matahari bila dia jadi macam ni. Bila awan langgar matahari, matahari pun berlanggar dengan awan. Dia jadi macam ni, nampak? Dia jadi macam ni.
akhirnya dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Dan maka akhirnya dia jadilah kanji begini. Nampak? Tu sejarah dia. Nampak minasang? Okey, kemudian dia sebenarnya kanji ni daripada gambaran. Contoh ya, ini orang. Ni orang. Orang ringkasnya ditulis macam ni. Ni simbol orang. Ni simbol orang. Ni simbol orang ya. Ni pokok. Ni pokok. Ya. Pokok ada dahan kan? Ada dahan kiri kanan atas. Daripada sini maka dia buat simbol macam ni. Ni maksudnya pokok. Ni maksudnya pokok. Maksudnya pokok. Ni orang, ini pokok. Nampak? Okey, bila orang, ni orang, ya, ni orang, dia tak letak kepala lah. Kalau tak kepala buruk jadinya. Dia tak ada kepala ya. Bila orang pergi ke pokok. Bila orang pergi ke pokok, antaranya orang akan berehat. So bila orang berehat, dia cantum bila orang pergi pokok dia berehat, maka jadilah kanji Yasumi, rehat. Faham tak? Ni orang ada macam ni, dia macam tengok, dia pergi ke pokok. Tak kisahlah dia kencing ke apa ke, tapi bila pergi pokok dia berehat kan. Bila orang pergi pokok cantum, dia jadi kanji rehat. So nampak kanji ni adalah kanji cuti, rehat, Yasumi. Nampak? Nampak tak minasang? Sensei kalau mengajar kanji, memang sensei dimulakan dengan gambaran supaya minasang lagi faham. Baru minasang tahu asal usul kanji, lagi seronok nak belajar kanji tak susah. Ni lagu-lagu main tibai je, boleh ya? Okey, itulah kanji dia. Okey minasang, samalah juga dengan gunung. Tengok gunung minasang. Tengok gunung. Ni gunung. Ni gunung. Gunung ya, gunung. So dia ambil sini. 1 2 3. Maka terciptalah gunung. Nampak? Nampak? Ya, sensei akan masuk teropong, jangan risau. Sensei memahami hatimu. Nampak ya? Okey, kemudian tengok sini. Tak, sebab bila kita faham asal usulnya apa, kita akan cepat ingat. That's why saya ingat. Ni kanji air, kanji apa. Kalau minasang main belajar sembrono, susah. Nanti kita tak nak belajar. Kita kena faham asal usul dia. Tengok sini. Contoh ni sungai. Ni sungai. Air mengalir. Daripada sini terciptalah kawah. Maksudnya sungai. Nampak? Sungai. Best tak? Seronok tak? Faham tak apa tu kanji? Ni asas. Boleh? Boleh minasang? Boleh. Okey, kemudian Mizu. Tengok ni Mizu. Maksudnya air. Kanji dia macam ni. Kenapa dia macam ni? Ni kan baik. Minta maaf ya, saya tak pandai lukis. Lebih kurang lah. Saya pun tak pandai lukis. Lebih kurang. Jangan gelak. Saya tak pandai lukis. Ni macam apa Syah? Ni pipe ya. Anggap ni pipe. Kamu buka pipe, air laju. Air terpercik. Maka jadilah Mizu. Faham tak? So kanji tak susah. Boleh? Okey. Sekejap ya. Satu lagi. Ni kanji keluar. Maksudnya keluar. Ya. Kan kalau macam contoh ni pendapat sensei lah. Contoh macam sarang apa tu? Anai ke apa kan dia banyak saluran keluar kan. Maka tercipta ni. Nampak ni keluar. Ya? Okey, kemudian ini kanji mulut. Kanji mulut. Dia juga mau masuk pintu. So kalau kanji keluar bertemu dengan pintu.
Ini maksudnya pintu keluar, exit. Kalau tak percaya, pergilah pasar raya. Pergilah pasar raya, kan ada yang lampu hijau tu kan, ada keluar De Gucci. Sebut De Gucci. De Gucci. De Gucci. Boleh ya? De Gucci. De Gucci. De Gucci. De Gucci. Okey, kalau ni sahaja dia kuci. Dia kuci, ya? Okey. Kalau single dia kuci. Kalau dia gabung dengan kanji daripada kuci, dia jadi Gucci. Dia jadi kaga. Kan kita belajar kaga saza, tu jadi de Gucci. Faham tak minasang? Ya? De Gucci exit. Okey, apa lagi? Dia ada banyak lah. Contoh lagi, kanji apa minasang? Kanji hari Jumaat. Hari Jumaat kinyobi ni, kinyobi. Ichi ni sang yong go roku nana hachi. Cantik tak kanji sensei? Kin atau gin, ataupun kalau tulisan kalau apa duit kita panggil okane. Okane. Kin atau gin ni emas. Okey ya? So kalau tulis dalam bacaan kunyomi, okane. Duit, okane. Okey? So kin ni kenapa dia jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Ni cerita sejarah, kita tahu. Ni bukit, Lombong, orang Lombong. Orang Lombong mas buat lubang kan? Ada lubang masuk. Cari mas, nak cari mas ni. Nak cari mas. Cari ke sana, cari ke sini. Bawah tanah ya. Cari sampai dah semua. Keluar balik. So dia bersih, maka jadilah. Ya. Saya pun silap. Sekejap. Jadi stroke dia tak boleh main sebaik. Chini sang yong go roku nana hachi. Dia tak boleh main tibai ya. Cara dia tengok. Ichi ni sang yong go roku nana hachi. Boleh. Niki ni maksudnya emas. Tapi kalau nak jadikan hari Jumaat, tambah yobi. Tambah nikin yobi. Ni hari Jumaat. So kin yobi. Nak tulis yobi pula dalam tulisan kanji, nikin yobi. Macam ni yobi, tengok ni. Yobi susah sikit. Yo ni susah sikit. Saya pun jangan lupa. Okay, kin yo. Ingat balik. Alhamdulillah saya masih ingat. Kin yobi. Faham tak? Tak susah sebenarnya. Tak susah. Yobi. Tak susah. Kalau orang Cina apa? Orang negara Cina lah. Chu Goku. Ni tadi. Chu. Ini tengah. Tengok. Ini bulat. Tengok ya, ni bulat. Ni bulat. Kita potong tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah. So chu, sebut chu. Dia jadi macam ni. Chu. Negara Goku. Chu. Goku. Chu Goku. Jin, orang. Ni jin. Chu Goku Jin, orang negara Cina lah. Maksudnya warga negara orang Cina. Boleh nampak? So kanji ni sebenarnya senang. Yang asal senang, tak ada masalah. Macam saya atas sudah apa tu? Nihongo, Nihon Bunka Kosu. Cara pemahamannya dari belakang. Kursus bahasa Jepun, budaya Jepun. Gitu. Minasan wakarimasu ka? Boleh tak? Faham tak? Okey, sikit lagi minasan. Okey. Minasan. Sensei mengajar Jepun, sensei mengajar bahasa Jepun, selalunya akan ramai tanya, Sensei JLPT level berapa? Sensei JLPT level berapa? Lepas tu ada yang tanya, hai pakcik. Sensei okey, tapi dalam okey tu minasang, dalam adab berilmu, minasang masuk masjid, orang tengah bagi kuliah, Assalamualaikum pakcik.
Ataupun minasang belajar kat universiti, tengah kuliah, profesor tu nampak tua. Assalamualaikum pakcik. Tak kenalah, panggil lah encik ke, sensei ke, cikgu ke. Ada yang panggil pakcik, tak kisah. Tapi dalam adab berilmu, panggillah yang terbaik. Kalau cikgu panggil sensei. Encik. Boleh tak panggil pakcik dekat universiti? Habis kamu. Exam dapat fail nanti. Yang kedua, bukan kata tak boleh tanya sensei JLPT berapa. Sensei kan minasang tahu lulusan negara Jepun, lulusan universiti kat Jepun. Dan bidang pengajar sensei, tengok ni. Bidang pengajar sensei ialah Nihongo, Bungaku. Ni pengajar sensei kat Jepun. Nihongo, Nihon Bungaku. Bahasa Jepun dan sastra Jepun, termasuk sensei punya linguistik. Maknanya bahasa Jepun dan sastra Jepun, belajar kat Jepun. Jadi kalau minasang tahu dia lulusan Jepun, rasanya kalau tak tanya JLPT pun tak apa. JLPT tu syarat tu Nihongo no Ryoku. Bukan kata sensei hebat, tak. Sensei pun banyak lemah, banyak lupa, banyak tak ingat. Tapi kalau dah tahu cikgu tu lulusan macam ni apa, tak perlulah tanya lagi JLPT berapa. Bukan tak boleh tanya, maksudnya macam tak sesuai lah. Boleh minasang dulu saya belajar Nihongo, Nihon Bungaku. Untuk mereka yang pergi bekerja ataupun pergi, okey, tadi saya kata kursus kat Jepun, ijazah pertama kena hafal kanji kan? Ya. Untuk master, siapa yang buat master kat Jepun, kebanyakan dalam aliran bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris. So master tak ada keperluan nak kuasai sampai 2000, tak ada. Cuma siapa yang buat master, dia nanti ada kelas khas Jepun untuk basic daily life je, daily conversation. Kalau kanji pun, siapa yang buat master, hafal dalam 100 kanji dah cukup. 100 kanji. Contoh, kalau kinzir dalam bahasa Jepun, buta. So kanji buta tu macam mana? So katakanlah alkohol, arukoru, osake, sake. Sebab bila minasang beli makanan ya, bungkusan makanan, dekat label dia memang semua bahasa Jepun. Saya tak jumpa lagi yang bahasa Inggeris. Hampir semua makanan Jepun, barang-barang makanan, label ni dalam bahasa Inggeris. So bayangkan minasang tahu bahasa Jepun. Kadang-kadang kita tak tahu bacaan dia, tak tahu bunyi dia, tapi kita tengok simbol faham. Ni ada tak daripada kinzir? Simbol kinzir tak ada. Simbol, contoh ya, tengok kat sini. Contoh simbol kinzir tak ada, simbol daging tak ada, alkohol tak ada, sakana ikan, okey, pas. Dia tak adalah tulis halal, halam, alif lam. Tapi kita sendirilah faham dari segi tulisan dia mengandungi apa. Ataupun kita bertanya, sumimasen, contoh kaku ni shitai koto ga arun desu keredomo, ii desu ka? Kono nanka tabemono no zario desu yo ne. Niku to iu nanka mono haite arimasu ka? Ada tak mengandungi daripada daging? Atau buta to ka arimasu ka? Sumimasen dia akan cakap, buta da to nai desu, niku mo nai desu, osake mo nai desu, arukoru mo nai desu, daijoubu desu, okay desu. Macam tu. Itu pentingnya bahasa Jepun. Basic. Sumimasen, kita pergi ke pasar raya. Sebab orang Jepun ni jujur. Tanya staff tu, sumimasen, choto kikitai koto ga arun desu keredomo, ataupun choto kaku ni shitai koto ga arun desu kedo. Saya ada benda nak confirm kan. Kono tabemono no zario desu ne. Kandungan makanan ni watashi wa ammari yomena desu kara ne. Moji. Saya tak berapa pandai baca tulisan Jepun. Buta toka, niku toka, haite arimasu ka? Ada tak mengandungi daripada apa semua? Dia akan cakap. Boleh minasang ya? So sebenarnya benda ni penting lah untuk kita, untuk menyelamatkan diri kita daripada termakan benda-benda syubhah apa semua. Sebab tu saya kata belajar bahasa asing ni, tak kisahlah bahasa Jepun ke bahasa Korea ke apa. Yang pertama, ia menjadi fardu kifayah ya. Maknanya ada wakil dalam agama kita yang menguasai bahasa tu untuk tujuan dakwah, untuk membantu menyelamatkan kita punya kaum yang lain. Dari segi itulah, sebab tu kena buat macam ni. Boleh ya? Orang Jepun dia faham halal, sekarang pun faham halal. Dan ada juga Jepun yang tak faham halal. Dia ingat kalau babi tu babi saja boleh makan, tak boleh makan. Daging mungkin boleh. Dia tak faham yang daging tu kena sembelih. Kerana dia tak faham. Boleh ya minasang ya? Okey, sekarang saya buka sesi kaiwa sikit. Siapa-siapa nak kaiwa? Boleh? Okey. Konbanwa, sensei. Genki desu ka? Genki desu. Sensei, saya nak nyanyi lagu Jepun satu boleh? Okey, boleh. Silakan. Special, silakan.
Satu tu je lah yang saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ue omo ite aruko wo 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 namida ga kubore nai yo ni. Sama-sama nyanyi boleh? Oh my Boleh god. sama-sama nyanyi? Ya? Boleh sama-sama nyanyi? Boleh? Okey. Boleh? Ue omu Ue omo ite aruko wo 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 Namida ga namida ga kubore nai yo ni. Oh my dasu Nakinagara tak ingat ke? Aruku Haruko Hitori Hitoribo Chinayo Shiawase wa kumono Siyawase wa kuboro nayo ni Siyawase wa No tak ingat lah lagi sensei. Owe omuite Haruko Namida ga kubore nayo Arukinagara Arunagara Nakinagara Aruku Hitoribo Shinoyoru. Thank you, Sensei. Okay, Sensei. Thank you. Ni nak live macam mana kita ada orang menyanyi, tiba-tiba ada orang minta menyanyi. Wow. Sorry ya, minasang. Okay, Jimu-san, konbanwa. Konbanwa, Sensei. Tahen omatase shimashita. 刺さってくれてありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。ジムさん。はい。日本の歌できますか？歌苦手です。そうですか。ちょっと一つ歌いいですか？ドラえもんとかできますか？Malam ni tak nak kayak bahasa kita nyanyi-nyanyi lagu lah. Bagus juga Rina-san punya idea ni. Malam ni kita nyanyi lagu cepat-cepat yang mudah-mudah. Contoh, Jimu-san. Boleh lagu Doraemon? Jimu-san. Jangan lari, Jimu-san. Boleh lagu Doraemon. ドラえもんの歌ですか？そう。ちょっとやってみてください。なんだっけ、リリック。覚えてなかった。sama-sama. Oke. はい。せーの。こんなこといいな。sama-sama. 1, 2, 3. こんなこといいな。Boleh ikut. Sama-sama. せーの。こんなこといいな。できたらいいな。あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんな叶えてくれる。不思議なポテト叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター。とっても大好き。ドラえもん。Wah, seronok lah malam ni. Baguslah idea tadi. Jimu-san, genki desu ka? 今日は元気です。まだKuala Lumpur ni imasu ka? 今、サイバージャイアに住んでいます。サイバージャイアですか？いつポートリソン戻りますか？普段は週末、暇だったら帰ります。そうですか。じゃあ、サイバージャイアは自宅？お父さんお母さんの家？自宅はポートディクソン。なんですけど、サイバージャイアは自分の家？はい。妻と住んでいる。結婚していますか？はい。結婚してます。びっくりしました。まだ独身かなと思ってるんですけれども。まら。結婚していますか？はい。息子、娘いますか？息子はまだです。Bukan Moskow masjid. Moskow. Moskow masjid. Moskow anak lelaki. Musliman dan perempuan. Tadi Jimu-san kata dia dah kahwin tinggal dekat Cyberjaya. Kalau rumah mak ayah dekat Port Dickson. So saya terkejut. Dah kahwin ke? Mati-mati saya ingat bujang lagi. Muslim Moskow imas ka?
子供まだいないんです。Ah, mana inai desu ka? Okey, dia kata belum ada anak. Kalau musume, bukan musune. Bukan musune. Musume, mami mume. Musume anak perempuan. Musuko anak lelaki. Ah, macam bahasa Kelantan, musuko lah, suko. Apa musuko lah. Boleh Eko, Jimu-san, nansai desu ka? 27歳ですよね。28歳です。28歳ですか。まだ若いですよ。大丈夫。子供がね、今度できるように、そういうことを、お祈りしてあげますよ。ありがとうございます。晩ご飯は食べましたか？さっき食べました。何を食べましたか？韓国のラーメン。韓国のラーメン。辛いやつと、そう、ada kata dia dah makan tadi, dia makan mie Korea. Beli kat mana tu? どこで買いましたか？わからないです。グレーブで。わからないですか。奥さんも日本語できますか？奥さんは、今、ジャパニーズスピーカーとして働いています。何が？ジャパニーズスピーカーとして働いています。そうですか。だからできますね。はい、できます。Sugoi. Okey. Jimu-san, JLPT ada ambil entry kan? Hai. Saya ada tengok dekat tu Japanese JLPT entryはい、円さん合格しました。ialah entry. Okey. Omedetou gozaimasu. Jozu. いえ、まだです。Okey, 参加してくれてありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。Okay, bye-bye nih, mata nih. Oke, siapa lagi nak? Saya bagi seorang dua lagi. Kita nak habis awan nih. Siapa lagi? 2 orang lagi. Oke, seorang lagi. Luar hujan lebat ya. Hujan lebat. Ya. Jika sensei memanggil, janganlah lari. Sensei nak dengar suara minasang. Marilah mari, walau tak pandai. Nanti sensei ajar, jadilah pandai. Sensei sekarang mengajar di Jepun ke? Sensei tak mengajar di Jepun. Okey, tolong jawabkan. Siapa yang ni? Yumena-san, tolong jawabkan soalan tu. Sensei bukan, tak ada. Di Malaysia. Sensei mengajar di Seremban, Wong Jawa. Yumeno-san, konbanwa. Konbanwa, Sensei. Genki desu ka? Hai, genki desu. Yumeno-san, chotto matte kudasai ne. Kita bagi Syafiq dulu. Syafiq-san. Hai. Syafiq-san, konbanwa. Hai, konbanwa, Sensei. Genki desu ka? Hai, genki desu. どこからですか？スランゴロに住んでいます。そうですか。日本語上手ですね。まだまだです。そうですか。すいません。おいくつですか？何歳ですか？29歳です。29歳ですか？さっきの、ジムさんと同じぐらいです。ジムさんは28歳で、シャフィさんはなんか29歳ですよね。1年上ですよね。なるほど。晩ご飯は食べましたか？はい、もう食べました。何を食べましたか？ライスと魚を、食べました。なるほど。何の魚ですか？わからないです。わからないですかね。サディンかな？シャフィさん、日本語ペラペラですね。どこで勉強しましたか？今までは、3年ぐらい。はい。3年ぐらい勉強します。どこで？すみません。どこで勉強しましたか？please。なんでや。UM 大学？なんだSaya tanya dia belajar kat mana? Dia cuba ingat. Hai. Dozo. before this, 自分で、勉強しますが、今、先生と勉強しています。なるほど。すごいね。こんなに自分ですよ。早い。スピードとかちょうどいい。日本人っぽいそういう感じですよ。日本人っぽいそういう感じ。おめでとうね。参加してくれてありがとうございますね、シャフィさん。はい、ありがとうございます、先生。先生の TikTok を、フォローしてくださいね。はい。
はい、じゃあ、参加してくれてありがとう。またね。バイバイ。はいバイ Assalamualaikum. Oke, Yumeno-san. Hai. Minasan. Hai, Sensei. Minasan ni salah seorang kita punya admin. Kita ramai admin antaranya Yumeno-san. Imam ada. Ippo ni imasu ka? はいはい、Ippo imasu. 晩ご飯を食べましたか？はい、もう食べました。Nanti sensei datang lah Ippo. Hari tu saya pergi naik apa ETS satu family. Ya ke? Semata-mata nak bagi anak rasa naik, tapi saya patah balik. Saya tidur semalam ya. Masa tu tak kenal lagi. Masa tu hari kedua sensei dalam dunia TikTok, 14 hari bulan kalau tak silap. 14 hari bulan 1. Kalau Tak tahu apa, nanti awal- ada rezeki datang kita makan nasi ganja. Hai, kalau tahu itu boleh kenal Yumeno-san. Saya suka dia punya kat Ipoh tu apa? What we call it? Yang kawasan turis tu. Apa nama tempat tu? Yang mana satu? Kokubi. Concubine Lane. Aku balik. Sonok kat situ. Memang sonok. Best lah. Itu memang tourist spot. Hai. Yumeno-san. Hai. Otosan, okasan, genki desu ka? はい、元気です。ありがとうございます。忙しかったですね。1週間仕事ですね。はい。はい。忙しいです。この週末は大丈夫ですね。大丈夫、大丈夫。はい。じゃあ、明日とかね、ゆっくりどっかへ遊びに行きましょう。先生pernah pergi mana? はい。